Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PPKP Najlah Hamzah dan bersama-sama saya di sebelah ini merupakan seorang pegawai perubatan daripada Cawangan Kawalan Penyakit Berjangkit Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu Dr. Wan Nur Azlina binti Aziz Zabidi atau lebih mesra dikenali sebagai Dr. Nina. Baiklah, pada hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan dengan kesedaran penyakit leptospirosis atau penyakit kencing tikus pasca banjir. Seperti yang anda semua sedia maklum, baru-baru ini negara telah dilanda bencana banjir dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga beberapa negeri-negeri lain turut terjejas akibat daripada bencana ini. Antara kawasan-kawasan yang terjejas adalah seperti Jalan Raja Chulan, Sungai Akleh, Kampung Baru dan beberapa kawasan yang lain. Akibat daripada banjir ini, terdapat 78 pusat pemindahan sementara yang dibuka di kawasan Kuala Lumpur, manakala 14 lagi pusat pemindahan sementara banjir yang dibuka di wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, jadi mengapa penyakit kencing tikus ini sering dan juga sinonim kita dengar dengan bencana banjir ataupun kejadian banjir? Dan adakah hanya dengan banjir saja yang boleh menyebabkan seseorang itu dijangkiti? Jadi sebelum saya bertanya dengan Dr. Nina sendiri, ingin saya kongsikan statistik kejadian leptospirosis yang berlaku di Kuala Lumpur. Untuk tahun 2021, terdapat 57 kes penyakit leptospirosis yang direkodkan di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, yang mana kebanyakan kes ini tertumpu di Parlimen Kepong dan terdapat satu wabak leptospirosis yang direkodkan di kawasan Lembah Pantai. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, kita terus bertanya soalan kepada Dr. Nina. Dr. Nina, sebelum saya bertanya soalan dengan lebih terperinci, mungkin doktor boleh terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan penyakit leptospirosis ataupun kencing tikus ni, dan mengapa penyakit ini begitu sinonim dengan kejadian banjir? Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi. So sebelum saya start menjawab soalan Puan Najlah tadi, rumah Puan Najlah affected tak dengan banjir baru-baru ni? Alhamdulillah tak. Okey, alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Okey. So untuk penyakit leptospirosis apakah? Okey. Leptospirosis ni adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria lah. So bakteria dia nama Leptospira. Okey. Biasanya Leptospira ni, bakteria ni ada dekat dalam mamalia lah. Contohnya seperti tikus, kucing, anjing, lembu, kambing dan juga kuda. Okey. So kalau orang awam ni dia kenali leptospirosis ni sebagai penyakit kencing tikus lah. Kan? Okey. Disebabkan oleh tikus tu dia pembawa utama ataupun perumah untuk bakteria Leptospira ni. Okey. Kalau nak tahu kat mana bakteria Leptospira ni ada kat dalam tikus tu kan? So dia dekat dalam sel-sel buah pinggang. Buah pinggang tikus tu lah. Okey. Bila tikus ni dijangkiti oleh bakteria Leptospira ni, bila dia kencing dengan dia berak, so dia punya najis dengan air kencing tu akan ada bakteria Leptospira ni lah. Okey, so nanti dia akan boleh mencemari ke kawasan-kawasan yang tertentu lah. Okey, so apa yang kaitan Leptospira ni dengan banjir kan? Okey, bila banjir ni kita tahu air tu dia tak boleh pilih nak ke mana. So air ni dia akan pergi ke seluruh tempat lah. Ke ceruk-ceruk, ke longkang, ke mana-mana yang lorong-lorong tikus semua dia akan pergi. So bila dia pergi kat situ dia akan bawa
air tu ke tempat manusia kan. Lepas tu kalau kita tahu bila banjir ni semua orang akan bergesa lah kan, nak selamatkan diri, nak selamatkan keluarga, barang-barang. So nanti kadang-kadang terjatuh lah, ataupun bila air tu dah paras kaki ke, paras pinggang ke, dah jalan tu kita tak tahu kalau ada barang-barang tajam kan. Kalau kita terlanggar tu dah terluka. Bila ada luka yang terbuka tu akan berisiko lah kan. Secara tak langsung dia akan kontak dengan air yang tercemar tu. Baiklah, saya pun baru tahu ni bakteria ni boleh ada dekat mamalia. Okey, baiklah. Untuk soalan saya seterusnya, siapakah yang lebih berisiko untuk mendapatkan jangkitan kencing tikus ni, doktor? Okey, secara amnya penyakit kencing tikus ni siapa pun boleh kena lah. Tak kira. Sebab kalau binatang orang ni dia pergi kat tempat kawasan yang binatang yang dah dijangkiti bakteria tu boleh kena jangkitan lah. Contohnya seperti macam dekat sawah, dekat hutan, air terjun, tempat rekreasi, tempat kerja, tempat makan pun boleh. Kan? Kalau dekat Kuala Lumpur ni, kita mana ada air terjun ke kan? Kawasan urban. Kawasan urban. So kita panggil urban lepto lah, ataupun penyakit kencing tikus bandar. Sebab apa ada urban lepto ni? Kan? Sebab kepadatan penduduk kat KL ni, lepas tu sistem pembuangan sampah pun tak teratur. So boleh jadilah jangkitan tu. Okey. Selain daripada tu, orang yang berpenyakit kronik ni kan dia punya, kita tahu sistem imunisasi dia orang ni rendah, lemah kan. So lagi-lagi kalau dia ada luka yang terbuka, lagilah berisiko. Kan. Alright. Kalau dari segi pekerjaan pula, contohnya macam pekerja veterina kan, dia selalu dengan binatang kan. So dia pun tak tahu, sebab binatang ni kadang-kadang dia tak ada simptom pun bila dia ada bakteria, dia dijangkiti bakteria leptospira ni. So peladang, pesawar, petani, bomba kan selalu pergi selamatkan mangsa-mangsa kan, kat sungai ke, macam banjir ni. Kalau dari segi khas, sebab kita cakap pasal banjir kan, kalau banjir ni terutamanya bangsa banjir lah. Sebab kita tak tahu lama mana dia orang stranded dekat kawasan tu, tunggu penyelamat nak datang kan. Sebab tak boleh nak kereta, tak ada apa semua, nak berenang pula kan. Kalau macam frontliners ni yang tukang penyelamat lah kan, macam bomba, polis ke, jabatan kebajikan, sukarelawan pun samalah. Okey, saya tertarik dengan jawapan Dr. Dina tadi berkenaan dengan kawasan-kawasan yang mungkin berisiko. Okey, kalau kita tengokkan trend sekarang ni, orang kita ni suka bercuti di kawasan-kawasan air terjun, berkelah dan sebagainya. Jadi kenapa waktu banjir ni sangat penting untuk kita tekankan penyakit kencing tikus ni, bukan waktu musim cuti sekolah ke dan sebagainya? Okey, macam saya bagi tahu tadilah, air banjir ni kita tak boleh tentukan dekat mana yang dia pergi kan. So air banjir ni akan bawa air yang tercemar tu kepada tempat manusia. Okey, kalau macam cuti sekolah ataupun bila-bila masa, contohnya lah kan, kalau kita tahu tempat tu berisiko untuk kencing tikus, takkanlah kita nak pergi kan. Contohnya macam kalau kedai makan tu nampak kotor semua tu, ada tikus, tak pergi kan. So banjir ni kita tak ada pilihan. Kan macam tu. So untuk macam masa banjir, kalau dia berendam dalam tu 3 jam, yelah kadang-kadang kita tak tahu sampai setengah hari, 24 jam pun. So itu dia lebih risiko lah untuk dapat. Lepas tu bila mangsa ni dipindahkan pada pusat pemindahan sementara ni, boleh dapat risiko juga. Kalau tempat tu dia sampah tu dia tak buang dengan betul lah. Bila tak buang dengan betul, sisa-sisa makanan semua tu, dia akan menarik tikus-tikus tu untuk berinak dekat situ kan. Kalau macam frontliner, sukarelawan pula tu, dia berisiko sebab dia pergi menyelamat lah kan. Tak kira masa, so dia redah sini sana kan. So selain daripada tu, lepas banjir of course kita akan ada aktiviti pembersihan. Kat situ pun ada risiko jugalah kan, sebab lepas walaupun air tu dah tak ada, tapi kesan-kesan air tu, selut semua tu kita tak pasti kalau ada dah tercemar ke belum.
Okey, untuk soalan saya seterusnya, saya ingin bertanya pada Dr. Nina, waktu bila yang biasanya seseorang itu mudah dijangkiti dengan penyakit kencing tikus ni? Adakah ada waktu-waktu tertentu ataupun macam apa, denggi kan, kita tahu nyamuk tu waktu aktif dia adalah pada waktu pagi dan juga senja. Macam penyakit kencing tikus ni waktu bila yang biasanya orang senang dijangkiti? Okey, secara amnya dia tak ada waktu yang spesifik lah. Okey, kalau tu dia kalau kita terambil makanan ataupun minuman yang tercemar dengan bakteria Leptospira, kita tak nampak bakteria tu kan. So boleh kena juga. Ataupun yang macam banjir ni kontak secara langsung lah dengan air yang tercemar. Baiklah Dr. Nina, apakah gejala sekiranya seseorang itu dijangkiti dan adakah penyakit leptospirosis ni berbahaya sehingga boleh menyebabkan kematian? Okey, gejala yang patut diawasi bila untuk penyakit kencing tikus ni adalah seperti demam yang tinggilah, biasanya lebih daripada 38 darjah Celsius. Okey. Dan sakit kepala, loya, muntah, dan kalau sakit otot tu dia tertumpu pada betis lah. Itu specialnya simptom untuk penyakit kencing tikus ni. Selain daripada tu sakit perut ataupun mata merah ke kan. Kalau jaundice tu dah kira teruk lah. Okey. So kita kena pantau gejala kita ni dalam masa 30 hari lah, sebab tempoh inkubasi bakteria Leptospira ni, bila dia masuk dalam badan kita ni, dia boleh sampai 30 hari tu. Kadang-kadang tu kita tak ada gejala awal-awal tu kan. Mungkin gejala tu dia akan tunjuk masa 20 hari ke-20 ke 21 ke. So bila dah jadi macam tu, terus kena dapatkan rawatan lah. Okey, kalau tak dapatkan rawatan boleh dapat komplikasi. Contohnya macam jangkitan kuman di otak, meningitis kan, ataupun pendarahan yang teruk. Kalau pendarahan teruk tu boleh kuranglah darah kita dalam badan, betul tak? Okey, selain daripada itu masalah pernafasan disebabkan oleh radang paru-paru, kegagalan organ-organ kita, terutamanya fungsi hati dengan buah pinggang lah. Sebab tu lah boleh dapat jaundice tu yang hati tu kan. Selain daripada tu, last kali tu maut lah. Tentulah. Jadi penyakit leptospirosis ni bahaya sekiranya tidak dirawat boleh menyebabkan kematian. So antara saya ulang balik apa yang Dr. Nina sebutkan tadi, antara gejalanya adalah demam. Demam tu macam mana doktor? Demam yang tinggi ataupun demam biasa je? Sebab saya rasa gejala ni semua hampir sama dengan sakit-sakit yang lain. Jadi apa yang membezakan gejala penyakit leptospirosis ni dan juga yang lain, penyakit-penyakit lain? Okey, macam saya kata tadi lah. So kalau demam untuk Leptospira ni, dia punya temperature memang akan lebih daripada 38 degree Celsius lah. Lebih 38. Okay. So dia akan ada menggigil jugalah. Okey. So kalau sakit-sakit badan tu memang dah biasa kan. Tapi Leptospira ni dia special sebab biasanya akan sakit dekat betis. Okey. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya soalan saya pada Dr. Nina, soalan ni saya rasa penting, saya nak tahu dan juga saya yakin ramai juga yang nak tahu. Sekiranya seseorang itu dijangkiti leptospirosis, dan boleh jadi tak dia mendapat jangkitan yang sama pada masa yang lain, ataupun bila dah sekali kena tu kita akan imun, dah tak kena dah. Macam mana doktor? Best kan kalau imun macam tu. Tapi tak. Okay, kita boleh dijangkiti lagi sekali lah. Ataupun berkali-kali disebabkan Leptospira ni dia ada banyak spesies. So kalau mungkin first time tu dijangkiti oleh spesies satu, mungkin yang kali yang lain tu dijangkiti dengan spesies yang berlainan lah. Letakkan imun lah ya. Okay. So boleh kena berkali-kali lah. Ya, betul tu. Okey, baiklah. Sebelum saya ke soalan yang seterusnya, mungkin doktor boleh buat kesimpulan ataupun nasihat berkenaan dengan pencegahan penyakit kencing tikus pasca banjir ni. Okey, saya nak nasihat yang kalau kita tengok dalam berita lah kan. Bila banjir tu
Ada pula yang buat swimming pool dia orang. Dengan Betul, banyak video saya pelampung tengok. sekali tu. So kalau boleh janganlah tak Berpesta digalakkan pula. lah. Sebab dalam air tu kita tak tahu tercemar ke tak kan. Bermain-main dekat dalam air tu, berendam, kalau terpecik kat mata boleh dapat juga bakteria tu. So janganlah. Okey, kalau untuk macam aktiviti pembersihan tu, pastikanlah pakai peralatan perlindungan diri. Contohnya Aktiviti macam pembersihan selepas banjir lah ya, bersihkan rumah. pakai mask, pakai sarung tangan, pakai boot getah kan. Yelah, saya perasan ramai yang tak pakai glove bila bersihkan rumah. So kena pakai glove. Ya, pakai glove. Boot getah tu pun penting jugalah. Tak bolehlah pakai boot getah. selipar macam tu kan. Kan sebab kita tak tahu dalam lumpur tu ke ataupun situ ada kaca ke terpijak kan, dah luka. So kalau macam kita tahu ada luka kat mana-mana, sebelum pembersihan tu make sure kita tutup luka tu dengan plaster ataupun balut dengan bahan yang kalis air lah. Okey, so macam saya ingatkan lagi sekali, sebabkan dia punya tempoh inkubasi bakteria Leptospira ni sangat lama sampai sebulan. Okey, pastikan awasilah diri dengan simptom-simptom tu. Kalau rasa tak sedap badan ke, terus pergi dapatkan rawatan segeralah. Okey, untuk elakkan komplikasi berlaku. Dan terakhirnya, pastikan keadaan rumah tu bersih. So sisa-sisa makanan pun diuruskan dengan baik. Lepas tu cuci tangan, mandilah lepas dah buat pembersihan tu. Okey, itu saja. Okey, baiklah, terima kasih Dr. Nina atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan dengan segala maklumat yang Dr. Nina sharekan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah mungkin kita akan berjumpa lagi dalam topik-topik yang lain juga. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.